Assalamualaikum, nama saya Aiman. Okey, kali ni macam biasalah collab seperti biasa dengan Abang Zaf kita, Wibro. Assalamualaikum. Okey, jadi kali ni kita nak borak berkenaan tentang chapter 1055. Bukan nak borak sangatlah. Komen dalam video sebelum ni pun dia ada minta berkenaan tentang dia nak kita borak tentang Pluton, benda-benda tentang warna ni lah. Jadi kali ni kita nak borak lebih berkenaan tentang tu dengan Shanks. Yes. So betul apa yang kita nak buat kali ni adalah kita bedah lebih dalam apa yang jadi dalam chapter ni, tapi kita tak cover semualah. Kita tak cover Green Bull versus Red Scabbard sebab semua orang pun tahu apa benda kan Green Bull. Semua orang tahulah betapa mengecewakannya Admiral seorang Admiral Aramaki ni dengan Momonosuke pun berpeluh. So yang tu kita skip. Kita just borak kepada part yang dalam basement tu antara Sukiyaki, Law, Robin, dan juga of course lah part paling hujung, part paling hype, Shanks dengan kuasa hakinya. Kiranya kita nak borak berkenaan tentang sejarah Wano yang lama-lama kita duk tunggu. Apakah Wano ni memang sebesar itu saja? Tapi tidak. Oda mendedahkan lagi. Dalam bahagian yang Sukiyaki ada berbual dengan Law, dengan Robin. Dekat situ dia ada ceritalah berkenaan tentang Wano. Sekarang ni kita nak borak lah berkenaan tentang apa yang ada dalam Wano tu. Kenapa benda tu boleh jadi? Kenapa tak kekalkan Wano yang dulu? Kenapa mesti Wano yang sekarang? Okey Zaf, nak tanya sikit lah. Tadi kita dah sebut pasal Wano, original Wano. Okey. Jadi original Wano ni dia daripada tahun keberapa dan sebab apa dia jadi masa tu baru nak jadi Wano yang sekarang ni? Bila Law tanya kan Sukiyaki ni kan, ke bawah ni selama mana kan, Sukiyaki dia bagi satu ayat yang agak deep lah, which is dia kata it goes a few hundred years deep. Okay, beratus tahun. Okay, so bila cakap pasal beratus tahun ni, especially kalau 800 tahun, of course lah orang akan relate dengan void century kan. So suatu ketika dahulu, Wano yang lama ni yang aku percaya 800 tahun dulu punya cerita lah kan, sama macam pulau-pulau yang lain, sama dia pulau yang aras air yang biasa lah kan. And then of course something happen, okay, yang mana wall dibentuk, satu dinding ni, tak tahulah wall Maria ke wall Sina ke, tak tahu nama wall tu. Tapi someone, okay, ataupun somebody, dia orang create wall ni untuk menutupi Wano ni. Okay, maknanya dia nak melindungi Wano lah kan. So bila dia tutup Wano ni, air hujan yang jatuh ke dalam Wano tak boleh keluar kan, dia tak boleh keluar. So bila tak boleh keluar, makin lama makin dalam, lalas jadilah tenggelam. Bila dah tenggelam, air tu melimpah tu jadi air terjun tu lah yang nak masuk entrance Wano. Ada dua tu. So belah belakang dan belah depan tu sebenarnya wall dia lah. Bila dah kena tenggelam tu, orang buatlah benda yang baru, Wano yang baru dekat bahagian atas. Tapi yang ni aku akan explain lagi macam mana Wano baru ni terbentuk dekat channel aku nanti. Aku akan explain pasal teori yang mengatakan yang Wano sekarang ni sebenarnya adalah pulau-pulau daripada Grand Line, yang mana dikumpulkan pulau-pulau ni ke atas Wano ni. Yang tu aku akan bincang lagi kat YouTube aku. Wano yang sekarang ni lah. Wano yang sekarang ni lah. Kira kan kita nampak Wano tu kan macam pulau-pulau kan, dia macam gabung-gabung. Dia macam climate lain kan, temperature lain. Kira macam dulu dia gunung, tapi main pada mana? Tanah-tanah semua tu lah, kira macam tu. Sebab kita sendiri nampak dekat pulau yang ni, dia punya climate dia lain, dia panas. Kat sini pula macam musim sejuk pula kan. Padahal dia orang satu negara kan, kononnya lah kan. So that's why lah keluar teori yang mengatakan dia orang ni sebenarnya bukan satu negara. Dia orang ni adalah kumpulan pulau-pulau dari Grand Line. Tapi itu nantilah. Okey, tadi Zah dah sebut lah, nanti dia akan terang dekat channel dia berkenaan tentang Wano, sejarah Wano ni dengan lebih mendalam. Kenapa Wano yang sekarang ada? Tak apa, benda tu nanti aku akan letakkan link lah dekat community, korang boleh tengok. Okey, tentang video Zaf. Okey, sekarang kita nak sebut kenapa Wano ni, sebelum ni Wano yang besar, kenapa dia perlu tutup? Kenapa perlu ada tembok tu? Kenapa dia tak biar je? Dulu kita tahu 800 tahun yang dulu telah berlakunya void century, peperangan. Dalam peperangan tu dia ada dua pihak lah, seperti biasalah, pihak yang jahat, pihak yang baik. Okey. Pihak yang jahat ni kita tahu lah world government lah. Semestinya world government. Dan pihak yang baik ni ancient kingdom, ataupun kalau nak lebih mudah Great Kingdom. Kalau dalam bahasa Melayu, kerajaan yang baik-baik ni lah. Kira yang tu cadangkan dia, yang tu Wano lah. Wano dia berpihak kepada Great Kingdom ataupun ancient kingdom ni. Yes, memang kita tahu ada dua pihak ni. Tapi kenapa ada dua pihak ni nak kena ada juga penutupan Wano ni, nak tutup perbatasan ni? Sebab dulu world government dia mempunyai kuasa yang besar lah, kita tahu lah. Daripada zaman GAP, bukan GAP lagi lah, mungkin zaman-zaman dulu world government Ilmu sama pun kita tak tahu dia punya keberadaan daripada zaman bila kan. Mungkin zaman-zaman dulu ni world government mempunyai kuasa yang sangat besar.
Sehinggakan World Government ni mampu menang melawan Great Kingdom, Ancient Kingdom sebagainya ni, disebabkan keadaan seperti inilah. Wano dia terpaksa lah menutup perbatasan Wano ni supaya tiada kuasa luar seperti World Government ni nak ambil apa yang ada dalam Wano ni. Seperti macam Aiman cakap tadi pasal Ancient Kingdom, Great Kingdom. So Great Kingdom ni bagi aku bukan Wano, tapi dia macam bukan Wano. Dia kira macam pihak lah. Okay, Great Kingdom ni macam captain dia, macam ketua, leader dia. So Wano ni boleh jadi ally dia. Macam berpihak kepada Great Kingdom ally dia. So Wano ke apa Alabasta ke, kita tahulah kan. Dua ni dulu kira Ancient Kingdom yang melawan World Government kan. Okay. So dalam Wano ni ada banyak benda yang membuatkan aku rasa kenapa wall tu dibentuk untuk melindungi dia lah. Okay, untuk melindungi Wano. Okay, first kita ada Pluton. Okay, itu first. And then second kita ada Road Poneglyph. Kalau cakap pasal Poneglyph, 25 tahun yang dulu Poneglyph tu masih ada dekat Wano kan. Sebab kita tahu Oden dulu pun dia ambil Poneglyph tu dekat Wano. So persoalannya, adakah Poneglyph ni berada dekat Wano ni daripada zaman dulu punya dulu daripada 800 tahun dulu kan. Kalau betul mungkin dia nak lindung Poneglyph tu. Satu lagi pasal Pluton. Aku rasa yang ni lah sebab dia nak melindungi Pluton lah. Ataupun Pluton ni pun melindungi Wano, Wano ni pun melindungi Pluton. Sebab dekat sini Sukiyaki ada bagi tahu lah kalau Pluton tu di-unleash, wall mengelilingi Wano ni perlu dipecahkan. So Wano dalam keadaan yang fragile kalau Pluton keluar lah. Tapi at the same time memang wall ni nak melindungi Pluton ni dapat daripada orang luar lah, World Government lah especially kan. Itulah pendapat aku. Kira Momonosuke ni cerdik lah kan. Dia setelah dia baca jurnal Oden tu, dia tahu Wano ni tak boleh buka begitu saja sebab dia ada dua benda tadi yang Zah sebut, iaitu Poneglyph, Pluton. Jadi kalau kita cakap tentang Pluton lah Zah kan, rasa-rasa lah Pluton ni benda yang hidup ke, benda yang senjata macam meriam ke, ataupun kapal? Untuk aku lebih kepada kapal lah. Kapal lah. Tapi yang pasal Pluton ni pun ada lagi kat video aku. Apa Pluton ni? Dia berkaitan dengan Kozuki Momonosuke. Adakah Pluton tu Momonosuke? Kita tengok nanti kat video aku. Adakah Momonosuke tu kapal? Tu tengok nanti. Kalau aku hidup ke gegasi ke? Pluton ni aku rasa dia mungkin sebuah kapal, tapi sebab dia duduk dalam laut, aku tak rasa dia kapal yang biasa. Mungkin kapal selam ke. Kita tak pernah lihat kan kapal selam dalam One Piece. Mana nak tahu kan. Ada. Aku punya pandangan lah. Kapal law lah, tapi kecil kapal law. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang ni dia lain sikit. Besar lah. Besar. Tadi Zah ada tinggal satu benda. Sebab tadi dia kata yes, nak tutup perbatasan Wano ni sebab nak lindungi Pluton, Poneglyph. Satu lagi dia nak lindungi original Wano tu sendiri. Betul lupa. Yang menjadi persoalannya, kenapa nak lindungi original Wano tu sendiri? Apa yang ada dekat Wano tu? Dan apa yang hebatnya Wano yang dulu berbanding Wano yang sekarang? Mungkin ada harta lain. Kita kena ingat nama panggilan Wano ni dulu adalah The Land of Gold. Mana tahu emas punya cerita tu Oda tak explore lagi, tapi gelaran tu dah pernah ada. So mungkin ada harta karun gold kat situ. Berapa nak gold? Mungkin pulau ni pernah jadi pulau terkaya kah? Mana tahu kan. Kalau semua pulau ni diselaputi emas, boleh jadi. Sebab itulah kita tak pelik. Kaido dia mau sangat dengan Wano ni. Mungkin lah sebab dia nak Wano ni ada something berkenaan tentang Pluton. Bukan setakat Pluton, Poneglyph lagi. Lepas tu mungkin kekayaan yang orang dulu yang Wano dah tubuhkan, dia nak benda-benda tu. Okey Zaf. Okey. Tadi kita dah sebut berkenaan kenapa Wano ni ada Wano yang asal, ada Wano yang sekarang, kenapa jadi macam tu. Lepas tu kenapa pula tembok ini perlu ada. Tapi kalau dah tembok ni ada, bagaimana pula kita nak hancurkan tembok yang sebesar setinggi langit ni? Okey, one option dia dah diberitahu dah pun dalam chapter yang lepas, which is Zunisha dia bagi tahu Momo lah. 1043 tak silap. Mungkin 1043. Zunisha dia bagi tahu Momo lah, kita nak open ke Wano border ni kan. Kat situ lah Momo kata jangan, belum lagi kan. So itu mungkin satu solution dia lah. Zunisha pun besar, wall tu pun besar, sama-sama besar. Zunisha tinggal nak hantuk lah kepala dia dekat wall tu, pecah lah wall tu. Lepas tu keluar lah Pluton. Keluar lah Pluton tu kan. Troman ke apa ke kan. Dah, bila cakap macam tu kan, kita macam ingat Pluton ni benda hidup pula kan. Kalau Pluton ni alat, dia perlukan ada seseorang lah yang boleh pula mengendalikan Pluton ni, macam Poneglyph. Yes, Poneglyph tu ada, tapi
tak semestinya seseorang itu dapat poneglyph dia boleh guna dengan sebaiknya. Yes, Mungkin Pluton ni pun samalah. Mungkin. Dia kena ada seseorang yang boleh gunakan Pluton, dan adakah ia Momonosuke? Kalau ikut video yang aku nak akan buat lepas ni, yes lah, dia memang Yes lah. berkaitan dengan Momo Okey. lah. Umpama Shirahoshi. Tapi kan ada satu pertanyaan lagi lah berkenaan dengan, kalau tengok daripada manga plus One Piece tu sendiri, dia ada sebut sleeping Pluton. Kenapa sleeping? Kira antara dia hidup ataupun kalau dia kapal pun dia kena aktifkan lah. Okey, tu setakat tu lah berkenaan tentang Wano Pluton ni. Nanti kalau korang nak yang lebih mendalam, bukan setakat mendalam je daripada Zaf, kita nak tengok juga daripada teori yang bergelar Ohara. Tak lah Ohara kan, dia punya level-level lain lah Ohara ni. Nanti korang boleh tengok dekat channel Zaf. Link saya akan letakkan dekat community. Okey, seterusnya kita masuk bahagian yang boleh kata paling hype lah dalam chapter kali ni. Dan kalau bercakap tentang hype, Zaf kan, pasal chapter dengan chapter ni dengan chapter minggu lepas, mana lebih hype? Susah lah soalan ni, susah. Dua-dua hype lah. Shit lah. Kalau chapter lepas yang part dia borak dengan Bam Batman tu memang meremang lah kan. Meremang lah. Okay, macam let's claim the One Piece tu meremang juga. Chapter lepas dia macam ada satu flow yang cantik lah. Kira dia mula dengan hype-nya Rokugyu, kita nak tahu kekuatan dia seperti apa. Lepas tu tidak setakat itu saja, dia main dengan hype lagi. Dia tak berhenti, dia tunjuk kapal Shanks dulu. Dia build Jadi up bila kita tengok kapal Shanks ni pun dah hype dia dah lain dah. Dia bagi tahu kita sebagai pembaca yang dia pun nak One Piece juga. Kita sebagai pembaca pun tak sure kan, Shanks ni nak One Piece ke tak kan. Tu dalam chapter lepas dia bagi tahu kat situ, Oda bagi tahu kat situ, Shanks ni pun nak One Piece. So itu hype kat situ lah. Yang dekat chapter ni yang dia punya hype tu adalah for the first time ever kita nampak satu kuasa Conqueror's Haki yang sangat dahsyat, yang tak pernah ditunjukkan oleh karakter lain sebelum ni. Bahkan karakter Shanks ni memang orang nak tahu sangat apakah kekuatan yang Haki yang dikata level-level Kings God lah kalau dalam One Piece ni kan. God lah level-level macam ni. Ni Oda baru tunjuk sikit lah. Oda tunjukkan dia, lah. dia baru macam duduk kat kapal, nak buat apa? Macam tu lah. Lepas tu bergegak satu mana. Dia punya level-level Haki tu. Kita tak pernah tengok level yang sedahsyat itulah, sejauh itu. Orang kata wifi Haki. Jadi kalau tadi kita dah sebut pasal perairan Wano, agak-agak lah keberadaan Shanks ni, dia dah naik ke Wano ke ataupun dia masih ada dekat bawah tu? Dia tak naik pun lagi Wano, tapi ada area-area tu lah. Dia dah keluar lah daripada Wano. Kalau tengok ujung-ujung page last tu, ujung-ujung tu lah page tu, dia dah dekat seas lain lah, bukan perairan Wano dah. Dan macam chapter lepas dia cakap dia tak nak jumpa Luffy, so tak adalah reunion tu. Sebelum ni kita ingat dia datang Wano, sebenarnya dia tak datang pun Wano. Mungkin dia dekat-dekat je dengan Wano. Tapi sebenarnya Shanks ni ditulis dalam 2 chapter ni untuk datang ke Wano untuk promote filem Red lah. Itulah. Bukan setakat promote lah, kita pun Brozah pun dia punya teori tepat lah. Berkenaan tentang prediction Shanks datang ke Wano menghentikan Aramaki. At least satu lah kena. Kita predict banyak, bukan satu je prediction pasal Shanks datang Wano ni, tapi antara 7 tu satu kena lah. Satu kena Shanks datang sebab nak halau Rimbo, nak halau Marine. So pun kita pun dapat yang tu. Walaupun dia memang tak halang pun, Rimbo tu tak halang pun Aramaki tu. Cuma dia ada kaitan lah. Sebabkan Shanks lah, Aramaki pun kecut perut lah. Cuak goyang lah dia. Tak ada telok lah. Goyang Goyang mat. Goyang dia Borosei punya orang nak cakap sikit lah, kalau Zaf lah, kalau diberi pilihan one on one Kaido vs Shanks, sebab sebelum ni aku tahu Zaf pernah cerita dalam dia punya video sendiri. Dia kata dia punya pendapat Yonko terkuat adalah Kaido, sebab dia kata daripada lawan dengan Momonosuke, lepas tu dah lawan dengan Yamato. Bukan setakat Yamato, dengan Luffy tu pun berkali-kali dengan Supernova. Jadi aku setuju je kalau nak kata sebelum ni yang Zaf kata Kaido tu terkuat. Tapi sekarang Oda dia macam dia main dengan kita balik. Dia macam main balik dengan kita. Jadi nak tahu sangat lah apa pendapat Zaf berkenaan siapakah lebih kuat kalau Kaido ni lawan dengan Shanks. Soalan maut lah Man. Soalan maut. Aku still lah if one on one, always bet on Kaido lah. Aku still Kaido punya team. Tapi aku nak cakap kat sini, apa yang Shanks tunjukkan dalam 2 chapter ni sangat-sangat wow lah, impresif lah kan. Kira Oda datang dengan bang lah, macam
Okay, Shang ni lain macam lah. Kita kena tengok lah. Sebab haki yang dia tunjukkan tak pernah ada lah sebelum ni kan, kuasa Conqueror's haki tu. Tapi kita kena ingat juga yang Kaido pun advanced Conqueror's haki juga kan. Kaido pun punya haki pun power juga kan. So tak boleh lah simply cakap Shanks menang sebab haki dia dahsyat gila kan. Haki. Tak kata Kaido lemah sebab haki pun tak jugalah. Aku kena tengok dulu Shanks lawan macam mana. Setakat ni memang sangat-sangat impresif. Admiral pun kecut perut. Tapi kita kena tengok Shanks lawan betul-betul macam Kaido, barulah kita judge lagi sekali. Dah lagi sekali kira masih jalan selamat lah. Jawapan selamat lagi jalan ni. Sekarang masih Kaido nombor 1 lah sekarang. Masih Kaido lah, masih Kaido lah. Bimam nombor 4. Okey. Tapi korang mesti tak perasan kan, kalau sebelum ni kita kata Shanks ni haki dia mungkin level-level sama macam Kaido je. Mungkin level tu lah yang kita rasakan. Tapi sebenarnya Oda dah tunjuk benda ni lama dah. Iaitu kalau kita tahu sebelum ni Roger masa lawan dengan Whitebeard, lepas masa pertemuan pedang antara kedua-dua mereka ni, kita dapat lihatlah reaksi dia punya reaksi memang semangat dah. Dia punya pertempuran antara dua pedang tu kan, sehingga jadilah letusan haki antara mereka berdua. Memang dapat memberi aura lah kepada pulau yang mereka duduk tu. Jadi kalau kita tengok benda ni juga dengan benda yang sama waktu Whitebeard dengan Shanks tempur pedang mereka tu, Shanks dia tak ada reaksi yang betul-betul serius. Dan Whitebeard memang reaksi dia dengan memang nak serang Shanks lah. Tapi Shanks boleh kata dia hanya nak tahan je. Nak tahan je haki, tapi boleh membelahkan langit. Dan benda ni juga Oda tunjuk sekali lagi dalam apabila Kaido bertemu itulah Slipper Luffy tu. Banyak kali lah. Benda yang sama juga haki yang terbelah ni lah. Tapi yang kedua-dua tu memang semangat lah nak serang antara satu sama lain. Cuma Shanks dengan Whitebeard ni kita nampak Shanks ni sekadar macam dia tahan macam mana yang dia buat dekat Akainu sebelum ni. Faham. Mungkin aku animation masa tu pun biasa-biasa, kita pun tak berapa nak tak boleh compare lah. Betul-betul lah kau backup Shanks ni Aman. Betul lah, aku masa Zaf kata Kaido tak boleh. Sebab satu je aku masih berpegang yang Shanks Yonko terkuat. Sebab dia seorang je Yonko yang world government tak wani nak kacau. Tu je satu alasan utama. Aku tak tahu lah. Sebelum ni yes, aku pernah dah sembang dah dengan Zaf ni dalam video sebelum ni. Dalam video tu kami dah cakap yang mungkin Shanks ni adalah keturunan dari Glacier Dragon. Yang tu kalau betul dia keturunan dari Glacier Dragon, tak kalau logik lah. World government ni bekerjasama dengan dia. Tapi kalau benda tu, kalau Shanks ni memang tak ada kena-mengena pun dengan Glacier Dragon, tak ada kena-mengena pun dengan world government, tetapi kenapa world government ni dia seolah-olah tak berani lawan dengan Shanks? Bahkan Sengoku sendiri pun apabila Shanks nak hentikan war, dia ikut je cakap Shanks. Menarik. Sejujurnya sebelum Arc Wano dulu, ni bertahun-tahun dulu punya cerita lah. Sebelum Arc Wano dulu, aku memang letak Shanks nombor 1. Sebelum Arc Wano. Ada lagi aku jumpa kat Twitter aku, ada lagi aku tulis Shanks is the strongest Yonko. Tu 2016 punya tweet ke apa lah. So itulah habis untuk chapter 1055. Bukan nak fokus sangat lah, lebih kepada kami cakap pasal Wano dan Shanks je lah. Jadi kalau ada kekurangan dalam video ni berkenaan tentang chapter kali ni, korang boleh drop lah komen korang dekat bawah. Dan ni jangan lupa lah, selepas ni Zaf nak terang dengan lebih mendalam berkenaan tentang Wano, Pluton, bahkan mungkin Poneglyph. Zaf juga akan cerita dalam video tu. Setakat itu sahaja. Kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Akhir kata, saya Bro Aiman, ni Bro Zaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.